Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita bersama-sama berjumpa dalam majlis forum kita pada kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang bijak lagi rupawan ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada kali ini, iaitu LGBT. LGBT merupakan suatu golongan yang terdiri daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Penggunaan istilah ini pada awalnya digunakan untuk manusia yang mempunyai kecenderungan seksual yang berlawanan dari fitrah semula jadi seorang manusia. Kita mulakan dengan lesbian. Lesbian ialah orientasi seksual dalam LGBT yang menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasi dirinya dengan gender perempuan. Manakala gay pula ialah istilah yang sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin lelaki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Selain itu, bisexual ialah orang yang tertarik dengan kedua-dua jantina. Maksudnya, menyukai sama ada lelaki ataupun perempuan. Golongan ini mempunyai nafsu dan keinginan seks yang tinggi kerana sanggup melakukan seks dengan kedua-dua jantina. Astaghfirullahalazim. Bolehlah bertaubat. Seterusnya, ramai juga yang salah erti dan keliru dengan transgender dan juga transseksual. Terdapat perbezaan antara transgender dengan transseksual. Hal ini kerana transseksual merujuk pada seorang yang menjalani pembedahan untuk menukar alat kelaminnya. Lepas tu, manakala untuk transgender pula, orang yang merujuk pada orang yang jantinanya berbeza dengan organ kelamin ketika lahir. Maksudnya dia lelaki tapi organ kelamin perempuan. Macam gitulah. Tak adalah. Golongan ini sudah lagi tidak berselindung, malah terlihat semakin lantang menuntut hak persamaan terhadap identiti yang mereka bawa. Meskipun umum mengetahui ia menyimpang jauh daripada fitrah manusia. Hal ini menjadi kebimbangan kerana pengaruh ini semakin berkembang luas. Baiklah, para hadirin sekalian, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut lagi, bolehlah kiranya kalau kita berkenalan dahulu. Nama saya Fatin Azira binti Omar dan selaku moderator untuk forum kita pada kali ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, cik saudara yang nampak segak bergaya hari ini dan merupakan panel kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Hazrin Ashraf bin Halim. Apa khabar Cik Hazrin? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya, saya perkenalkan panel kita yang kedua, iaitu saudari Azrina binti Abdul Rahman yang kelihatan cantik berseri berbaju kurung. Apa khabar saudari Azrina? Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah, saya sihat. Baiklah, selesai sudah salam perkenalan dengan ahli panel kita. Tanpa melengahkan masa, kita berbalik pada tajuk forum kita pada hari ini, iaitu LGBT. Sidang hadirin sekalian, LGBT kini kiat berkembang sama ada di dalam negara ataupun di luar. Oleh itu, apakah faktor yang menyebabkan LGBT pada masa kini? Bagi menjawab persoalan tersebut, izinkan saya bertanya dengan panel pertama. Soalan saya kepada panel pertama, iaitu saudara Hazrin, apakah pendapat anda tentang faktor yang menyebabkan LGBT ini muncul di Malaysia? Silakan saudara Hazrin. Baiklah, terima kasih kepada pengerusi Fatin atas soalan yang diutarakan kepada saya sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. LGBT kalau kita dapat lihat dari perspektif Islam, ia merupakan golongan yang menyimpang jauh daripada fitrah manusia. Malah tindakan LGBT ini juga sangat dilaknat oleh Allah. Golongan ini cenderung memilih untuk menjadi seperti mana naluri mereka inginkan,
walaupun mereka sanggup untuk membuang atau menambah alat kelamin yang bertentangan jantina. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 54 hingga 58. Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah peristiwanya ketika dia berkata kepada kaumnya, "Patukah kamu melakukan perbuatan keji ini sedangkan kamu nampak kejinya? Sesungguhnya kamu mendatangkan itu lelaki dan bukannya perempuan, kerana untuk memuaskan nafsu syahwatmu. Perbuatan kamu ini juga amatlah keji, dan kamu adalah golongan yang jahil dan tidak mengetahui akan akibatnya." Sudah terang lagi bersuluh, individu yang mempunyai ilmu agama yang teguh dalam diri dapat membezakan antara perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Seterusnya, umat Islam yang berpegang teguh dengan agama dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai amalan dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan melakukan perkara yang melalaikan. Sebaliknya, bagi individu yang mengamalkan dan menuntut ilmu agama, mereka tidak akan cenderung ke arah LGBT. Jelaslah menunjukkan bahawa kita sebagai umat Islam seharusnya memiliki iman dan ilmu agama yang teguh dalam diri, supaya kita berada di landasan yang benar dan sekaligus dapat menghindari diri daripada terjerumus di dalam lembah kemaksiatan. Seterusnya, masalah dalam keluarga juga menjadi penyebab berlakunya aktiviti LGBT ini, kerana mereka mencari keseronokan di luar rumah melalui perhubungan dengan rakan sejenis yang dianggap boleh menggantikan ibu bapa. Banyak komunikasi dengan ibu bapa juga menyumbang kepada masalah ini, serta kesibukan ibu bapa yang bekerja dan kekurangan masa yang diluangkan bersama anak-anak mereka menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan perhatian melalui hubungan dengan rakan sejenis. Ibu bapa haruslah meluangkan masa bersama anak keluarga mereka dan mempunyai sikap ambil berat serta sayang menyayangi antara satu sama lain. Hal ini membuatkan anak mereka akan rasa dihargai oleh kedua ibu bapa mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, demikianlah tadi penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan gejala LGBT yang berlaku di negara Malaysia. Terima kasih saudara Hazrin atas penjelasan saudara terhadap isu ini. Baiklah, berdasarkan apa yang saudara Hazrin katakan, saya ingin mengupas sedikit tentang isu yang diperkatakan. Golongan LGBT ini sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kita. Dan lebih membimbangkan lagi, golongan LGBT ini tidak memilih bulu, sama ada tua, muda, perempuan atau lelaki, sekolah menengah atau sekolah rendah, semua boleh terlibat. Di mana apabila mereka terperangkap dengan LGBT, ia sukar untuk dipulihkan. Kita sangat bimbang dengan gejala ini kerana boleh mendatangkan banyak kesan yang perlu dihadapi mereka untuk tempoh masa yang panjang. Jadi, apakah kesan yang akan mereka hadapi daripada perbuatan mereka ini? Mari kita sama-sama dengarkan hujah yang akan disampaikan oleh panel kita yang kedua, iaitu Saudari Azrina tentang kesan gejala LGBT ini. Silakan Saudari Azrina. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak moderator kerana telah menjemput saya ke majlis forum pada hari ini. Saya amat gembira dan berbesar hati kerana dapat berkongsi serba sedikit ilmu dan pandangan saya kepada anda semua tentang isu gejala lesbian, gay, biseksual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT. Saya terus kepada soalan yang diajukan oleh moderator kepada saya tentang apakah kesan gejala LGBT ini terhadap sesebuah tamadun. Perkara ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu dari segi individu, kekeluargaan dan masyarakat. Pada pandangan saya, kesan apabila seseorang terjebak dengan gejala LGBT ini adalah dari segi individu merupakan kebolehan dan kelebihan pada diri sendiri tidak diiktiraf. Sebagai contoh, kebolehan dan kelebihan seseorang itu tidak diterima oleh masyarakat di atas sebab orang itu salah seorang yang tergolong dalam golongan LGBT. Selain itu, aktiviti seseorang itu juga tidak diterima oleh masyarakat. Ini kerana masyarakat bimbang akan mempengaruhi pemikiran remaja-remaja pada masa kini yang banyak mengenali sesuatu perkara itu melalui media sosial. Oleh itu, ibu bapa perlu sentiasa memantau penggunaan gadget anak-anak.
Kesan gejala LGBT pada keluarga pula ialah keluarga akan berasa kecewa. Ini kerana jiran-jiran dan masyarakat akan mula mengata atau orang selalu kata membawang tentang keluarga mereka. Contohnya, ibu bapa tidak pandai mendidik anak, jadi ibu bapa yang tidak berguna, ikutkan saja kata anak. Itu antara contoh ayat yang selalu kita dengar pada mulut masyarakat. Seterusnya, keharmonian dan dalam institusi keluarga terganggu. Keadaan dalam keluarga seseorang itu tidak bahagia seperti keluarga lain, mempunyai banyak konflik atau pertelingkahan antara satu sama lain, tidak dapat berkomunikasi bersama keluarga dengan baik. Selain daripada kesan kepada individu dan keluarga, terdapat juga kesan kepada masyarakat. Antaranya, mencerminkan kemunduran masyarakat dan memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Baiklah, ini sahaja perkongsian saya tentang kesan gejala LGBT terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih pada saudari Azrina atas penjelasan yang padat tentang kesan gejala LGBT ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Di antara gambaran kebesaran Allah adalah Dia menciptakan segala makhluk di alam semesta ini berpasangan. Untuk manusia misalnya, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, iaitu laki-laki dan perempuan. Para hadirin sekalian, Islam adalah agama yang membawa ajaran serta cara hidup sempurna meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Jika kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi yang terdahulu tentang hubungan songsang ini, kita pasti berasa takut untuk melakukan kemungkaran kepada Allah. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya, siapakah yang perlu memainkan peranan dalam membendung masalah LGBT ini daripada terus berlaku dan berkembang di Malaysia? Saya persilakan ahli panel kita pertama, Saudara Hazrin, untuk memberi pendapat atau hujah berkenaan soalan ini. Silakan Saudara Hazrin untuk memberi hujah. Terima kasih saudari penerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam usaha membendung masalah LGBT ini, peranan daripada pelbagai pihak perlu mengambil cakna berhubung dengan isu ini. Peranan yang utama dalam menangani isu ini ialah ibu bapa. Ibu bapa harus menjadi seorang pendidik kepada anak mereka, kerana ibu bapa adalah salah satu insan yang paling dekat dengan anak mereka, malah lebih memahami perasaan anak mereka sendiri. Ibu bapa perlu mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam mencegah gejala LGBT ini yang menular di Malaysia. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak mereka dengan ilmu agama sejak dari kecil lagi. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Biar saya ambil contoh. Ibu bapa boleh menghantar anak mereka ke sekolah agama. Hal ini supaya anak mereka akan lebih memahami tentang ilmu agama. Sekaligus mereka dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan sesuatu perbuatan. Selain itu, ibu bapa juga seharusnya memantau aktiviti harian anak mereka. Lebih-lebih lagi, aktiviti sosial yang melibatkan kemajuan teknologi seperti telefon bimbit dan juga internet yang memudahkan anak-anak untuk mencari informasi dengan sempatan sekejap hanya di hujung jari. Ibu bapa haruslah peka dengan aktiviti sosial media anak mereka dengan memantau penggunaan telefon bimbit agar laman web negatif seperti pornografi tidak dapat diakses. Ibu bapa juga haruslah memberi perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak kerana kajian Gates mendapati bahawa faktor utama populasi LGBT semakin meningkat ialah pengaruh terhadap pornografi. Seterusnya, ibu bapa seharusnya peka dengan keadaan dan tingkah laku anak mereka. Perubahan emosi dan fizikal anak-anak perlu sentiasa dikawal untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan budaya songsang ini. Tindakan yang tegas daripada ibu bapa dapat membendung masalah LGBT ini daripada berlaku kepada anak-anak.
Kita sedia maklum bahawa masalah sosial dalam kalangan anak-anak boleh tercetus sekiranya kita sebagai ibu bapa kurang memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa hendaklah memeriksa kandungan telefon anak-anak mereka dan kenalan rapat supaya ibu bapa tahu batas pergaulan anak mereka di luar rumah. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa ibu bapa haruslah mengambil syakna terhadap isu ini untuk membendung masalah LGBT. Sikap acuh tak acuh terhadap masalah ini seharusnya dibuang untuk mewujudkan sebuah negara yang bebas LGBT. Usaha yang dilakukan oleh ibu bapa dalam membanteras gejala sosial ini mampu memberikan kesan yang positif kepada agama, bangsa dan juga negara. Setakat ini sahaja daripada saya sebagai pengerusi. Terima kasih. Terima kasih saudara Hazrin dengan penjelasan yang berilmu dan panjang lebar mengenai usaha yang boleh dilakukan untuk membendung LGBT. Apa yang saya jelas di sini bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju seseorang anak. Hal ini kerana jika ibu bapa tidak cakna ataupun tidak ambil endah tentang aktiviti seharian mereka, ini boleh menyumbang kepada perkara yang negatif kerana tidak mengambil peduli tentang aktiviti yang dilakukan sama ada baik ataupun buruk. Walaupun begitu, kita sebagai masyarakat maupun pelbagai pihak perlu turut serta untuk membendung gejala ini. Sekaligus memastikan generasi akan datang terhindar daripada penyimpangan orientasi seksual golongan LGBT. Oleh itu, soalan saya kepada panel kedua, Saudari Azrina, apakah cara yang boleh dilakukan untuk membendung gejala LGBT ini daripada terus berkembang pesat di negara Malaysia ini? Dipersilakan untuk ahli panel kedua menjawab persoalan ini. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada pihak moderator atas soalan yang diberikan kepada saya sebentar tadi. Bagaimana cara mengatasi gejala LGBT? Terdapat beberapa cara yang boleh mengatasi gejala LGBT ini. Yang pertama, peranan pergaulan dan pendidikan. Di antara kita pasti ada yang memiliki pengalaman tersendiri tentang peranan dalam pembentukan jati diri dan perangainya. Sedikit sebanyak cara berfikir kita terpengaruh oleh keluarga, rakan-rakan, masyarakat sekitar. Oleh itu, Rasulullah SAW memperingatkan kita agar memilih kawan yang baik untuk anak-anak kita sehingga terpengaruh oleh kebaikan mereka dan terhindar daripada pengaruh buruknya. Perintahlah anakmu untuk mendirikan solat ketika berumur 7 tahun dan pukullah anakmu jika enggan mendirikan solat ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara yang kedua ialah peranan ibu bapa dalam membentuk anak-anak. Ibu bapa perlu mengawasi anak-anak mereka setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung dengan lebih awal. Ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka dengan cara memeriksa kandungan telefon bimbit anak-anak, dengan siapa anak kita berkawan dan memahami peribadi anak-anak. Tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam gejala LGBT ini. Yang terakhir ialah peranan kerajaan. Kerajaan dengan kerjasama organisasi agama perlu merangka strategi yang berkesan bagi memulihkan golongan LGBT ini. Misalnya menubuhkan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan terbabit kembali ke pangkal jalan. Khidmat nasihat dan kaunseling juga adalah salah satu cara untuk membawa golongan tersebut kembali insaf. Selain itu, kempen juga boleh dianjurkan dengan giat oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membendung dan membanteras gejala LGBT ini melalui media elektronik seperti televisyen atau internet dan media massa. Ini sahaja perkongsian saya dan sedikit pendapat daripada saya tentang cara mengatasi gejala LGBT ini. Saya harap perkongsian saya ini bermanfaat kepada anda yang sedang menonton video ini. Alhamdulillah, selesai sudah pembincangan kita. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi
melontarkan hujah dan pendapat tentang faktor, kesan, peranan dan juga usaha untuk topik kita pada hari ini. Baiklah para hadirin sekalian, kami akan mengadakan sesi soal jawab bersama panel-panel kita dengan para penonton. Jadi kami ingin membuka peluang kepada para hadirin untuk mengajukan soalan kepada para panel jika masih terdapat kekeliruan ataupun tidak faham dengan hujah yang disampaikan. Silakan. Assalamualaikum. Saya Roslina dari Johor Bahru. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara yang sesuai ataupun cara yang kita boleh ambil untuk kita bantu jika masalah LGBT ni berlaku dalam kalangan yang orang kita kenal ataupun yang orang yang dekat dengan kita lah, cara yang paling sesuai. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Apa yang saya boleh katakan di sini, kita perlu selami masalah dia dahulu dan jangan menghukum. Okey, kalau boleh kita jangan menghukum dan kemudian cuba bantu dia dari segi rohani dan juga jasmani. Kalau boleh penuhi masanya dengan aktiviti yang berfaedah agar dia boleh melupakan kisah silamnya itu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Alif Aziz dari Batu Pahat, Johor. Saya ingin bertanya soalan ini kepada ahli panel kedua. Siapakah yang lebih berperanan dalam mengatasi LGBT ini? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Alif. Soalan yang bagus ya. Pada pendapat saya, semua pihak memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi gejala LGBT ini. Akan tetapi, adakah seseorang itu berubah atau tidak? Ini kerana tidak semua pihak mampu mengatasi perkara ini. Sebagai contoh, teguran dan nasihat ibu bapa kepada anak-anak pada masa kini kurang berkesan. Jadi, ibu bapa boleh membawa anak-anak berjumpa dengan kaunselor atau seseorang yang lebih berpengalaman dalam mengatasi gejala ini. Demikianlah tadi perbincangan kita tentang tajuk forum pada kali ini, iaitu LGBT. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada para panel dan juga hadirin yang dihormati sekalian. Sebagai penghias bicara akhir, semua pihak perlulah mempunyai kesedaran dalam merealisasikan agenda penting dalam memelihara akidah ummah, sama ada mereka yang telah terjebak ataupun mereka yang perlu dihalang daripada terjebak. Bagi mereka yang telah terlanjur pula, Prof. Madya Dr. Muhammad Syafiee mengatakan bahawa Islam sentiasa memberikan harapan untuk manusia kembali kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan taubat. Agama ini tidak menjadikan manusia putus asa, sebaliknya sentiasa memberikan harapan harapan dan sinar ke arah yang lebih baik. Golongan LGBT sama seperti para berdosa yang lain, di hadapan terbentang luas pintu untuk kembali pada Tuhan Yang Maha Penyayang. Memandangkan besarnya implikasi yang akan terjadi pada masa akan datang apabila terlibat dengan LGBT ini, maka sewajarnya seluruh rakyat sama ada di Malaysia maupun di luar negara diseru untuk menjauhkan diri dari gejala ini dan bersama-sama mencegah daripada terus berkembang bagai cendawan tubuh selepas hujan. Sekiranya tindakan pencegahan tidak dilakukan, dikhawatiri ia akan mengundang kemurkaan dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang apabila ia berlaku, musibahnya akan turut terkena setiap daripada kita, sama ada golongan yang taat ataupun golongan yang ingkar. Terima kasih sekali lagi kepada para panel yang sudi hadir untuk memberikan ilmu tentang isu LGBT ini. Moga dengan perkongsian kita pada hari ini dapat melahirkan kesedaran kepada setiap individu kerana jika menginginkan negara yang maju, kita perlu berganding bahu dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Baiklah, sebelum saya mengakhiri forum kita pada kali ini, izinkan saya memberi pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Lantaran masa yang terhad, saya memohon untuk mengundurkan diri dan mengakhiri forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.